Okey, macam Umi tengah record lah kejap. Okey, dah record dah. Okey. So macam yang Umi bagi tahu, hari ni kita akan sambung subtopik terakhir kita. Subtopik terakhir kita untuk tajuk ni. Okey, sekarang tengok okey, Umi ulang sikit ya yang kita belajar minggu lepas. Okey, ni textbook kita. Textbook muka surat jap. Okey, muka surat 70. Okey, ni adalah buku teks kita. Okey, so ni adalah yang Umi ajar minggu lepas, cara untuk kita menulis persamaan kimia. Okey, ni persamaan kimia. Dia kata yang pertama, tulis persamaan dalam bentuk perkataan terlebih dahulu. Okey, ni perkataan hidrogen tambah oksigen akan dapat air. Okey, lepas tu tulis formula kimia bagi setiap bahan dan hasil. Ni langkah kedua ni sangat penting. Kalau hidrogen ni kalau tulis H saja salah. Sebab H saja dia adalah atom. H tu adalah molekul. So dia merujuk pada molekul. Molekul hidrogen campur dengan oksigen akan dapat air. So yang ni mesti tulis formula kimia dengan betul. Okey, lepas tu langkah ketiga, semak sama ada persamaan kita itu seimbang atau tidak. Okey, ni kita nak seimbangkan persamaan. Okey, macam dalam kes ni kita ada 2 hidrogen, 2 oksigen. Kat sini cuma ada 2 hidrogen, 1 saja oksigen. Jadi persamaan tidak seimbang. Jadi apa kita kena buat? Kita kena seimbangkan. Bila nak seimbang, tambah perkali di depan. Jangan usik dah formula molekul. Tambah perkali di depan. Okey, tambah perkali di depan ni. Okey, dan akhir sekali, okey, yang keadaan fizik ni macam cakap hari itulah. Kalau kita yakin, kita dah tahu betul-betul, tulis. Kalau tak perlu tulis, tak apa keadaan fizik. Okey, so hari ni Umi akan masuk subtopik terakhir. Okey, sebelum tu, kalau nak tengok dalam buku teks kita, okey, dalam buku teks kita, untuk tajuk menulis persamaan kimia seimbang ni, ada 3 persamaan yang anak-anak kena tahu. 3. Okey, yang pertama, pemanasan kuprum 2 karbonat. Ni gambar rajah dia ni. Okey, kita guna tabung didih. Kita letakkan serbuk kuprum 2 karbonat. Okey, siapa tahu warna serbuk kuprum 2 karbonat ni warna apa? Siapa tahu warna serbuk kuprum 2 karbonat? Siapa tahu? Warna serbuk kuprum 2 karbonat. Bronze. Warna apa? Bronze. Warna? Ni ada dah warna ni. Hijau. Warna hijau. Okey. Serbuk kuprum 2 karbonat ni adalah sejenis garam yang berwarna hijau. Jadi kita panaskan dekat sini. Okey, panaskan kat sini, dia akan menghasilkan satu gas. Okey, nama pun kat belakang ni ada okey, kalau kita tulis dia punya persamaan kimia kat sini, kalau kita tulis nama dia ialah kuprum karbonat. Kuprum karbonat ni formula dia. Jadi kita pun dah tahu dia bila ada karbonat kat sini dia akan bebaskan gas karbon dioksida. So gas karbon dioksida ni nanti dia akan mengeruhkan air kapur. Dan sini dia akan dapat satu hasil pepejal berwarna hitam iaitu kuprum oksida. Okey, yang ni jadi anak-anak kena tahu ni. Kena tahu. Apabila kuprum 2 karbonat dipanaskan, dia akan terurai. Diri sendiri dia akan terurai untuk dapat kuprum 2 oksida dan gas karbon dioksida. Okey, ni persamaan yang pertama. Yang kedua, pembentukan amonium klorida. So orang semua kena tahu amonium klorida NH4Cl. Okey, amonium klorida. Jadi amonium klorida terbentuk daripada gas hidrogen klorida, HCl dan amonia. Okey, amonia. So ni adalah persamaan yang kita kena tahu lah. Okey, HCl campur amonia akan dapat amonium klorida. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah pemendakan plumbum iodida. Okey, sebelum tu Cikgu Nurin ada ke? Cikgu Nurin ada? Ada Kak Syima. Okey, sorry. Okey, Cikgu Firdaus macam lambat sikit. Okey, Kak Syama teruskan .
Okey, yang ketiga kita kena tahu ialah pembentukan plumbum iodida. Okey, PBI. Okey, pembentukan plumbum iodida. Jadi yang ni mendatkan plumbum 2 iodida ni datang daripada larutan kalium iodida dan juga nitrat. Kuningan plumbum nitrat. Okey, so yang ni adalah bahan untuk menghasilkan mendatkan plumbum iodida. Okey, ni kat rumah ni 4 kelas berlaku serentak ni. Okey, serentak semua tempat ada. So kalau ada gangguan tu bagi tahu, kalau tak dengar suara Umi bagi tahu. Okey, so 3 tindak balas ni anak-anak kena tahu. Jangan kata bila keluar periksa Umi kita tak tahu. Okey, 3 ni kena tahu. Umi ulang balik. Pemanasan kuperum 2 karbonat. Kuperum 2 karbonat adalah sejenis garam yang berwarna hijau. Apabila kita panaskan dia akan terurai, dapat kuperum oksida warna hitam dan gas karbon dioksida yang akan mengeruhkan air kapur. Okey, yang kedua kita nak hasilkan amonium klorida. Ni hasil dia, bahan dia hidrogen klorida dan gas amonia, akan dapat amonium klorida. Dan yang ketiga kita nak hasilkan mendatkan plumbum iodida. Okey, kalau anak-anak nak tahu, mendatkan plumbum iodida ni dia berwarna kuning. Kuning, okey. Jadi dia datang daripada larutan kalium iodida dan plumbum nitrat. Jadi kena pandai tulis persamaan ni. Yang ada dalam buku teks ni semua kita kena tahu. Okey. So macam Umi sebut minggu lepas juga, bila kita dah tulis persamaan kimia yang seimbang, kita ada aspek kualitatif dengan aspek kuantitatif. Okey, yang kalau aspek kualitatif ni dia nak tahu apa dia bahan, apa dia hasil. Kalau macam kes ni bahan dia logam natrium dengan gas klorin. Bahan mesti berada di depan anak panah. Hasil yang berada di belakang anak panah. Hasil dia dalam kes ni satu saja, iaitu pepejal natrium klorida. Okey, manakala aspek kuantitatif pula kita kena baca. Okey, baca ni. Berapa mol? Dah tulis yang seimbang kita baca 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida. Okey, tu ulangannya lah. Ulangan Umi sebut supaya anak-anak jangan terkejut bila tengok kita tak pernah belajar. Benda yang dalam teks semua dalam silibus kita. So kita kena tahu. Dan hari ni Umi akan masuk yang terakhir iaitu pengiraan. Okey, ini pengiraan lah. Menyelesaikan masalah. Masalah yang melibatkan nombor dalam persamaan kimia. Okey, ni antara, ni yang tadilah. Yang tadi. Soalan nombor 1 tadi. Okey, so yang ni Umi akan ambil contoh-contoh yang ada dalam buku teks, dalam modul kita. Okey, Umi akan ambil contoh dalam modul kita. Okey, so untuk modul kita sekarang ni, ambil ni, Umi ambil ni muka surat, anak-anak boleh rujuk modul kita muka surat 45. Okey, 45. Okey, kita dengar baik-baik ya. Sebab dalam kimia, semua topik akan ada pengiraan. Tapi pengiraan kita belajar dalam bab ni. Okey. Penghitungan berkaitan dengan persamaan kimia. Okey. So sekarang ni persamaan kimia. Dalam kes ni persamaan kimia diberi. Kadang dalam soalan periksa tak ada ni. Kita kena buat sendiri. Okey. Kalau dalam soalan periksa kita kena tahu dah ni. Persamaan menunjukkan tindak balas. Okey, kalau dalam periksa dia kata apabila zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, jadi kita pun kena tulis lah. Kita pun tulis zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik, dia akan dapat garam zinc klorida, formula yang betul, dan gas hidrogen, formula yang betul. Okey. Tulis macam ni dapat 1 markah, lepas tu nak seimbang, Cl ada 2, H ada 2, kita letak depan ni. Okey, itu markah yang kedua. Okey, dalam kes ni dia nak senang, dia dah bagi tahu. Dia dah bagi tahu kita persamaan kimia yang seimbang. Jadi mesti langkah pertama mesti tulis formula betul. Langkah kedua mesti seimbangkan persamaan. Kalau yang ni salah, automatically pengiraan kita akan jadi salah. So formula kena betul. Pemeriksa akan tengok sini. Kalau murid akan tinggal yang ni, dia terus pangkah. Okey, formula kena betul. Lepas formula betul, persamaan kimia kita akan jadi betul.
Jadi dekat sini anak-anak akan dapat markah formula yang betul, markah persamaan yang betul. Okey, kita akan dapat 2 markah kat sini. Okey, untuk pengiraan kat bawah ni kita akan dapat 3 markah. So hari ni kita akan, minggu lepas kami belajar persamaan, hari ni kita fokus pada pengiraan. Okey, maksudnya anak-anak sudah tidak ada masalah untuk tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, kita baca soalan. Hitung, okey, apabila nak buat pengiraan, okey, ni Umi nak ajar teknik dia. Hitung jisim zinc. Jadi sekarang ni kita tengok mana zinc. Yang ni zinc. So soalan tanya hitung jisim zinc. Yang ni yang dia suruh cari. Yang perlu bertindak balas dengan asid hidroklorik berlebihan untuk menghasilkan 6 desimeter padu gas hidrogen. Jadi maklumat yang diberi pasal gas hidrogen iaitu 6 desimeter padu. Okey, Umi ulang balik. Ni bentuk soalan dia. Okey, soalan dia tanya berapakah jisim zinc apabila hasil dia, bila kita buat tindak balas ni, hasil ni kita dapat gas hidrogen sebanyak 6 desimeter padu. Okey, so langkah dia apa yang kita kena buat ialah okey, ni boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak ni? Kalau tak nampak, anak-anak boleh Umi ambil daripada buku modul kita muka surat, okey, siapa boleh tahu muka surat apa? Okey, muka surat 31. Okey, yang ni kalau tak nampak, tak jelas, boleh nampak tak yang tulis ni? Anak-anak boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okay, kalau macam tak berapa nak jelas, yang ni boleh rujuk modul kita, bukan buku teks lah. Modul kita muka surat 31. Okey, Umi tulis balik. Okey, Umi tulis balik tadi, tindak balas tadi antara zinc dengan 1 mol zinc bertindak balas dengan 2 mol HCl akan dapat zinc klorida dan gas hidrogen. Okey, dah dapat persamaan kimia yang seimbang macam ni. So kita pun tengok apa yang dia nak cari. Dia nak cari jisim zinc. Okay, yang ni yang dia nak cari. Okey, apa yang diberi? Diberi dekat sini 6 desimeter padu gas hidrogen. Okey, so bila dah buat macam ni, tengok kat sini. Okey, tengok kat sini. Yang ni 6 desimeter padu ni adalah isi padu. So sini. Isi padu ni diberi 6 desimeter padu. Ini maklumat yang diberi. Apa yang dicari ni? Dia cari jisim. So kita cari jisim. Ni jisim. Yang ni yang disuruh cari. Ini kalau Umi tahun lepas atau sini sebelum ni Umi sebut sekejap. Ini kaedah highway. Okay, kaedah highway. Maksud dia ialah awak kena ikut macam ni maklumat yang diberi, ni maklumat yang dia tanya. Tak boleh buat jalan sendiri yang macam ni. Salah. So apa yang kita kena buat Umi, ikut anak panah ni. Ini maklumat yang dia beri, kita apa-apa hal mesti cari bilangan mol. Mesti cari bilangan mol. Jadi langkah pertama mesti daripada isi padu mesti masuk dalam nak cari bilangan mol. Okey, nak cari bilangan mol. So ni apa yang kena buat? Bahagi dengan 24 desimeter padu ataupun 22.4 desimeter padu. Okey, yang ni akan ada dalam soalan. Macam soalan kita ni dia suruh guna yang 24 ni. Okey, jangan bimbang, dalam soalan mesti dia stated ni. Okey, so sini langkah pertama kita, daripada isi padu cari bilangan mol. Okey, bila dah ada bilangan mol, bilangan mol apa ni? Bilangan mol gas hidrogen. Sebab isi padu ni adalah isi padu gas hidrogen. Okey, di sini kita perlu kaitkan apa yang diberi dengan apa yang disuruh kita cari. Okey, apa yang diberi dengan apa yang disuruh kita cari. Okey, nanti Umi akan tunjuk cara nak kaitkan dia. Lepas tu bila dekat sini kita nak cari jisim zinc, kita kena keluar. Nak keluar kena buat apa? Darab dengan jisim molar tadi. Jisim molar zinc sama ada kalau unsur tu atom, macam kita ni atom, JR lah. Kalau dia molekul ataupun disebatian JFR ataupun JMR. Ini yang kita belajar sebelum ni. Okey, so itu secara langkah dia, Okey, sekarang ni Umi tunjuk contoh. Alright, so sekarang ni kita berada di sini. Okey, di sini kita tengok betul-betul. Okey, so sekarang nak cari bilangan mol kan? Nak cari bilangan mol, apa kita kena buat? Kena bagi. So tulis cari bilangan mol, langkah pertama, bilangan mol H2 sama juga. Ambil jisim yang dia bagi tadi 6 desimeter padu bahagi dengan dalam soalan disuruh guna 24.
desimeter padu per mol. Okey, cuba kira dapat berapa kat sini? 6 desimeter padu bagi dengan 24 dapat berapa? Cepat, dapat berapa? 6 bagi 24 dapat berapa? 0.25. Okey, jawapan dia 0.25. Okey, tulis macam ni salah, mesti ada unit. Okey, unit dia kita potong ni, mol bawa naik atas, dia akan jadi mol. Okey, dapatlah bilangan mol ni. Kita dapat kat bilangan mol ni. Okey, ni baru markah yang pertama. Untuk pengiraan mesti ada 3 markah. Okey, 3 markah. Okay, so apa seterusnya Umi? Umi kata bila dah ada kat sini, daripada bilangan mol hidrogen kita nak cari, daripada isi padu hidrogen kita nak cari jisim zinc. So kita mesti ada perkaitan. Perkaitan dia mesti baca daripada persamaan kimia. Okay, cara dia tengok Umi baca. 1 mol zinc, ni yang tak ada kaitan ni tak payah tengok. Tak payah tengok dah. Kita nak kaitkan antara zinc dengan hidrogen. Sebab ini yang diberi, ini yang ditanya. Jadi 1 mol zinc akan menghasilkan 1 mol gas hidrogen. Jadi kalau gas hidrogen ni 0.25 mol, berapa mol zinc? Berapa mol zinc? Siapa boleh jawab? Kalau 1 menghasilkan 1, kalau 0.25 dekat sini berapa? 0.25. Ha? Tak dengar? 0.25. Dia macam ni simple matematik je lah ya. 0.25 juga. Okey, ni yang Ami kata perkaitan tadi. Daripada maklumat yang diberi nak pergi pada maklumat yang dicari ni. Okey, so sini bila kita dah boleh buat ni kita akan dapat markah yang kedua. Okey, so markah yang ketiga dia ialah kita cari apa yang disuruh kita cari ni. Okey, jisim zinc. Jisim zinc sama juga. Okey, tengok apa dia buat. Bilangan mol darab dengan jisim molar. Jadi bilangan mol kita tadi 0.25 darab dengan, disebabkan oleh kita punya unsur ni ialah atom. Jadi JR dia, rujuk buku dia akan bagi. Berapa JR dia? Berapa dia bagi JR dia untuk atom zinc? 65, betul tak? Ni JR bagi zinc. Okey, so dapat berapa ni? Okey, cuba kira dapat berapa? Ada orang kira tak? 16.25. 16.25. Okey, sama juga. Mol di atas, mol di bawah potong, unit akhir dia gram. So ini adalah langkah yang ketiga. Itu yang Umi kata 3 markah tadi. Okey, so Umi ulang balik. Inilah kaedah highway kita. Kaedah highway kita contoh macam ni. Contoh macam, okey. Okey, contoh dia macam ni. Sekarang ni, hidrogen ni tadi kita diberi contohlah Umi yang Umi nak cari ni ialah kakak. Okey, Umi nak pergi kakak. Kalau Umi sesat daripada Pulau Serai, Umi daripada Pulau Serai, Umi nak pergi kakak. Kalau Umi tanya orang, makcik macam mana cara nak pergi kakak? Contoh makcik tu akan sebut, anak tahu tak Cairo fiber? Cairo fiber dia kata. Tahu tak Cairo fiber? Cairo fiber Umi kata tahulah. Dia kata daripada Cairo fiber tu baru dia cerita cara nak pergi kakak. So kalau Umi daripada Pulau Serai, apa yang Umi kena cari dulu? Adakah Umi kena cari kakak ataupun Umi kena cari Cairo fiber? Mesti Umi kena cari Cairo fiber dulu, betul tak? Baru boleh jumpa kakak. Sebab Umi tak tahu kakak kat mana. Sama macam ni. Okey, dia kena cari apa maklumat yang diberi dulu. Cari maklumat yang diberi dulu. Jangan terus cari maklumat yang dia tanya ni. Okey, jadi cari Cairo fiber dulu. Nak cari apa Umi? Carilah ni kat tengah ni. Benda ni sangat penting. Kena cari bilangan mol. Jadi yang ni kita cari Cairo fiber dulu. Dah jumpa Cairo fiber baru boleh jadi kakak. Jadi sekarang ni kita pun cari bilangan mol hidrogen. Dah dapat bilangan mol hidrogen sekarang kita berada di sini. Okey. Sekarang kita dah sampai dekat Cairo fiber. Nak cari kakak, kena ingat balik yang makcik tu kata tadi. Jadi kita kena kaitkan pula. Oh dari Cairo fiber tu, gini. Sama kat kita. Bila dah ada je bilangan mol hidrogen yang diberi ni,
Kita mesti kaitkan dengan apa yang diberi dengan apa yang dia tanya. Sebab tu kita ada perkaitan dekat sini. Sebab tu persamaan kimia kita kena betul. Kalau persamaan kimia kita salah, memang automatically salah kat sini. Okay. Paling banyak markah kita dapat pun kat sini jelas 1. Kat sini jelas kita dapat markah. Dekat sini memang automatically salah, dekat sini lagilah salah dah. Sebab jawapan akhir ni mesti jawapan yang betul dengan unit. Okey, lepas kita ada perkaitan, barulah kita boleh cari kakak tadi. Barulah dapat cari kakak. So kena guna sini. Kita tak boleh nak cross terus. Pak terus ni tak boleh. Kita mesti ikut sini. Jadi kalau diberi isi padu, mesti cari bilangan mol. Nak cari bilangan mol mesti bahagi. Masuk bahagi, keluar darab. Okey, masuk bahagi, keluar darab. Okey, boleh tak ni? Setakat ni ada apa-apa tanya ni ya? Setakat ni boleh ikut tak? Anak-anak? Boleh ikut tak setakat ni? Boleh. Okey, alhamdulillah boleh ikut. Okey. So kita pergi pada Okey, dah boleh ikut yang tu. Kita pergi pada soalan dalam modul kita. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama kalau ikutkan modul kita muka surat 46. Okey, muka surat 46. Okey. Okey, yang ni semua orang kena ingat. Umi tepek ni. Okey, yang ni semua kena ingat. Jadi masuk periksa buatlah. Kalau Umi buat gini. Kalau Umi buat gini, masuk periksa Umi tulis sini. Okey, Umi tulis sini. Bilangan mol kat tengah, bilangan mol kat tengah. Okey, lepas tu keluar darab masuk bahagi. Keluar darab masuk bahagi. Keluar darab masuk bahagi. Okey, sini apa? Isi padu. Okey, sini mesti isi padu molar. Diberi sama ada 24, 22.4 ataupun 24. Tak payah hafal. Okey. Sini jisim. Okey, sini jisim, sini mesti jisim molar. Jisim molar ni nilai dia sama dengan JAR, JFR ataupun JMR. Okey, dekat sini bilangan zarah. Okey, bilangan zarah ni Na lah, pemala Avogadro. Okey, so masuk periksa tulis yang tu dulu. Yang ni kena tulis. Okey, kena tulis. Bilangan mol ni dia punya tengah lah. Okey, jom kita baca soalan. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas antara kalium dengan oksigen. Okey, kalium dengan oksigen. KO2. Mesti tulis oksigen O2. Okey. Lepas tu kita pun kena tulislah hasil dia. Ini. Dia akan jadi kalium oksida. Kalium oksida. K plus 1 O2 minus. Tak ingat kat sini memang salah terus. So ni clue dia kena ingat. So anak-anak kalau nak A kimia kena ingat. Kalau tak ingat, awak tak payah mimpi lah awak akan dapat A kat sini. Okey, sini 1, sini 2, so silang akan dapat 2, 1, so formula dia akan dapat K2O. Sebab dapat sini. Okey, ni baru dapat markah yang pertama. Okey, seimbang kan? K ada 2, K ada 1, O ada 2, O ada 1. Kita try letak 2 sini. Okey, O jadi 2, betul dah. K jadi 4. Sebab itulah persamaan kimia kita jadi gini. Ni markah kedua dah seimbang. Jadi kalau kita baca 4 mol kalium bertindak balas dengan 1 mol oksigen akan menghasilkan 2 mol kalium oksida. Okey, soalan tanya macam kita kata tadi, apa yang diberi, apa yang dia nak cari. Okey, hitung jisim kalium. Okey, yang ni dia nak cari jisim kalium. Yang diperlukan untuk menghasilkan 23.5 gram kalium oksida. Ini maklumat yang diberi 23.5 gram kalium oksida. So yang ni yang diberi, yang ni yang dicari. Ini chiral fiber, ini kakak. Nak cari chiral fiber dulu ke nak cari kakak dulu? Mesti cari chiral fiber dulu. Okey, untuk dalam kes ni dia kaitkan antara jisim dengan jisim. So tak payah bimbang lah jisim dengan jisim. Maksudnya dekat sini. Diberi jisim K2O. Okey, nak cari bilangan mol, masuk dalam. Apa kena buat? Bahagi. Dah dapat bilangan mol K2O, buat perkaitan, nak cari jisim, keluar balik kena darab. Duduk kat sini je. Tapi mesti ikut flow ni lah anak panah ni.
Okay, so Umi pun buat. Okay, sekarang ni ini chiral fiber, ini kakak. Cari chiral fiber dulu. Nak cari apa Umi? Mesti cari bilangan mol. Okay, tulis. Bilangan mol K2O. Jangan tulis 2 sini. Okay, jangan tulis 2 ni. 2 ni untuk seimbangkan tadi. Okay, sama dengan 23.5 bagi apa? Bagi apa di sini? Bagi dengan jisim molar. Okay, siapa boleh cari? Jisim molar. Ingat ya, kalau tulis 2 gini salah. Salah, kita kena cari K2O. Sebab apa kena cari K2O ni? Bukan 2 kat depan ni walaupun kat sini ada 2. Sebab ini adalah jisim molar. Jisim molar ialah jisim untuk 1 mol. Sebab tu istilah kita kena tahu. Jisim untuk 1 mol. Walaupun dalam tindak balas tu dia menghasilkan 2 mol. Kita nak bagi dengan jisim molar. Okey, cuba cari jisim molar untuk K2O. GMR K2O. Siapa boleh cari? K berapa K? K 39 tambah 39 O. O berapa O? JRO. 16. 16. Okey, dapat berapa? 94. Okey, betul lah. 94. So apa kita buat? Kita pun bahagi dengan 94. Okey, cuba kira dapat berapa? 23.5 bagi 94. 0.25. Okey, unit Mol. mol. Okey, tu langkah pertama. Okey, kita dah sampai chiral fiber. Ini kata tadi dah sampai sini. So kena ada perkaitan lah. Perkaitan. Perkaitan dia mesti guna persamaan. Tulis balik. Okey, daripada persamaan di atas 4 mol K akan menghasilkan 2 mol K2O. Okey, kalau kat sini Umi cuma ada 0.25 mol K2O. Okey, berapa kat sini? 4 dapat 2. Terus sini 0.5. berapa? 0.5. 0.5 mol K. Okey, ni baru buat perkadaran. Okey, ni tadi poin yang pertama. Ni poin yang kedua. Okey, bila kita dah ada dah bilangan mol untuk K yang kita nak cari tadi, dia nak cari jisim. Bila nak cari jisim, apa kita buat? Kita pun keluar. Keluar kena buat apa? Darab. So tulis pula jisim K. Kena tulis ya, sebab tadi ni K2O, ni K. Okey, sama juga 0.5 darab dengan K. K berapa K? 39 K. Okey, dapat berapa? Kira dapat berapa? 19.5. 19.5 unit gram. gram. Okay, this is point number 3. Okay. So 3 ni campur 2 ke atas ni 5 markah. 5 markah anak-anak dapat. Tapi 5 markah ni clue dia mesti datang daripada formula kimia yang betul. Ni formula kimia yang betul ni, nak tulis K2O tadi. Formula kimia yang betul datang daripada bila anak-anak ingat cas. Tak ingat cas, habis. Okay, so step dia formula kimia yang betul. Bila formula kimia kita betul, baru kita seimbang. Walaupun anak-anak seimbang persamaan, daripada formula kimia yang salah, tak akan dapat markah. Okay, formula kimia kena betul. Macam kalau kita nak buat kek, mesti cari kek yang tepung yang betul. Kalau dia guna tepung penaik atau tepung kek, kena guna tepung kek. Kalau guna tepung jagung ataupun tepung gandum, tak jadi. Walaupun nisbah sama, satu cawan. Okey, kalau dia guna 1 cawan tepung kek, kita guna 1 cawan tepung jagung. Satu-satu, tapi salah. Bahan kena betul dulu. Kalau kita formula kimia kena betul dulu, baru persamaan kimia betul. Dan daripada sini kita nak kaut lagi 3 markah. Dan 3 markah ni kalau paling banyak pun, tu bergantung pada skema tahun tu lah. Anak-anak pun dapat kat sini saja. Kalau pandai kira yang ni lah. Dan yang ni memang automatik kira salah bila persamaan kimia salah. Okay, bila persamaan kimia salah, dan bila salah sini, dia akan salah lah sini. Okay, 5 markah. 5 markah bukan satu saja soalan pengiraan. Soalan pengiraan kertas 1 ada. Let's say lah kertas 1 paling kurang 3. 3 kali 3 markah dah. Okay, 3 markah. Okay, soalan kertas 2 akan ada pengiraan. Tu baru struktur. Esei tak sentuh lagi. Dan soalan kertas 3 mungkin ada juga pengiraan. Jadi pengiraan mungkin
hadir dalam semua kertas dan dalam semua tajuk. Kita belajar di sini. Okay, konsep mole sangat penting. Okay, kita selesai soalan nombor 1. Ada apa tanya ke soalan nombor 1? Takat ni boleh ikut tak? Soalan sekat ni boleh ikut tak? Boleh Umi. Boleh ya? Okey, selesai soalan nombor 1. Okey, selesai soalan nombor 1. Kejap Umi jenguk, takut ada yang nak kena admit. Okey, tak ada. Sikit je masuk hari ni ke? 51 orang. Alright. So, kita sambung. Okey, kita sambung pada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 kita. Okey, anak-anak boleh tunjuk rujuk dekat buku modul kita, buku surat 46. Okey, macam biasa. Okey, masuk periksa tulis dulu. Tulis dulu ini macam Umi ajar tadi. Okey, yang ni dia tak bagi persamaan. So kita kena full lah ni, full. Kena buat persamaan dulu. Okey. 8 gram serbuk kuprum 2 oksida. Okey, siapa boleh bagi tahu Umi? Formula kuprum 2 oksida. CuO. Okey, pandai. Okey. Dicampurkan kepada asid nitrik. Min bertindak balas dengan asid nitrik. Siapa boleh bagi tahu formula? SNO3. Okey. Okey, yang berlebihan dan dihangatkan, hitung jisim kuprum nitrat yang terhasil. Tu kita pun kena buatlah. Kuprum dioksida bertindak balas dengan asid nitrik akan menghasilkan, memang jelas kat sini, hasil di sini kuprum nitrat. Okey, formula kuprum 2 nitrat. CuNO2. Cu kurungan NO. Cu kurungan NO3 2. Betul lagi? Cu kurungan NO3 2. 2. Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab tadi sayang? Amirah. Amirah, alright. Okey, tengok baik-baik. Okey, yang ni yang diberi dalam soalan. Ini yang diberi dalam soalan, jelaslah. Okey, tapi kita kena tulis dengan betul lah. Tapi masih ada lagi satu hasil, okey. Kalau tengok sini, kuprum nitrat. Mau guna. H dengan O tak guna lagi ni. Anak-anak hasil, apa lagi nama hasil dia? H2O. Okey, kalau kita tengok sini, sebenarnya ini adalah tindak balas peneutralan. Apabila base bertindak balas dengan asid, base bertindak balas dengan asid akan dapat garam dan air. Okey, ni persamaan kimia kita. Okey, dah pandai tulis macam ni, tengok tak seimbang, memang tak seimbang. Kita tengok sini pun NO3 ni ada 2, NO3 sini ada 1 saja. So kita mesti seimbang. Okey. So paling senang kita tengoklah NO3 ni ada 2. So kita nak jadikan NO3 ni 2 juga, kita letak di depan. Okey, bila kita letak depan sini, H ni automatically jadi 2. Cek sini, H memang 2 dah betul. O1 betul. Cu1 betul. Okey, jadi Umi tulis balik persamaan kimia kita yang seimbang ialah 1 mol kuprum 2 oksida bertindak balas dengan 2 mol asid nitrik akan menghasilkan 1 mol kuprum 2 nitrat dan 1 mol air. Okey, so dekat sini markah betul. Dapat 2 markah. Okey, ni kena semua bagi ni. So wajib ingat cas. Okey, lepas tu soalan pula. Okey, kita tengok apa yang diberi dengan apa yang dicari. Apa dia kari fiber, mana satu kakak. Okey, tengok. 8 gram serbuk kuprum 2 oksida. Okey, diberi dekat sini. 8 gram diberi kat sini 8 gram. Okey. Dicampurkan kepada asid nitrik yang berlebihan dan dihangatkan. Okey, soalan tanya hitung jisim kuprum nitrat. So yang ni yang dia tanya. So sini yang ini ialah chirofiber, ini ialah kakak. Nak pergi kakak daripada rumah Umi nak pergi kakak kena cari chirofiber dulu. Sama macam ni. Okey, so kita tengok sini. Okey, Umi sekarang ni dia beri pasal apa? Dia beri pasal jisim. Jisim apa? Jisim kuprum 2 oksida. Okey, nak cari bilangan mol apa kita buat?
masuk dalam kena bahagi. Okay, so cari chiral fiber dulu. Bilangan mol CuO sama juga 8 bahagi dengan apa? Okay, CuO cuba kira. 80. 80 betul ni semua boleh kira ya, 80. Okay, dapat berapa? 0.1 mol. Pandai. Okay, terima kasih pada yang respon. Okay, asyik dengar suara perempuan je, orang lelaki mana ni? Okay, sekali lagi Umi ulang ya. Tajuk ni sangat penting untuk fahamkan. Kalau tak faham, tanya selalu. Umi tak nampak langsung awak punya ni. Awak kena interact dengan ni ya. Kalau awak check pun Umi tak nampak. So, kena tanya, Umi tak faham, okay? Kena stop selalu. Okay, so ni baru tahu, baru sampai kat chiral fiber. Okay, nak kaitkan antara chiral fiber dengan kakak ni. So kaitkan melalui persamaan kimia. Okay, ulang balik kat sini. Satu, yang ni tak payah cara dah. Tak ada ni, contoh dia. Makcik tu kata daripada chiral fiber ni nak pergi kakak kita jumpa shell. Ataupun kita nak pergi tu kita jumpa shell, kita jumpa rumah kawan kita. Tak payah cara. Tak payah cara. Memang sepanjang jalan tu jumpa tapi tak payah cara. Kita nak cari chiral fiber, lepas tu nak pergi kakak. Sama kat sini. Okey, yang ni ada dalam persamaan kimia kita tapi tak usah cara sebab kita nak kaitkan antara dua ni saja. Okey, so kita pun tulislah 1 mol CuO akan menghasilkan 1 mol CuNO3. Okey, so jadi kalau kat sini 0.1 mol CuO, sini akan dapat 1 mol. 0.1. juga CuNO3. Okay, so this is point number 1, this is point number 2. Okay, sekarang kita sudah pun berada di sini. Tapi kat sini dia nak cari apa? Nak cari jisim. So ada bilangan mol, nak cari jisim. Keluar kena darab. So tulislah pula kat sini jisim CuNO3 kurungan 2 sama juga. Okay, ambil sini bilangan mol dia 0.1 darab dengan okey. 148. Berapa? 148. Okey. Siapa yang tak tahu ni kena belajar, kena cari ni. Cu ada 1, N ada 2, O ada 3 kali 2, 6. Jadi Cu, tengok JMR dia 64. N 14, 14 kali 2. Okey, N 14 kali 28. Okey, oksigen pula ada 6, 3 kali 2, 6. 6 kali dengan 16. Okey, kat sini 6 tadi kena kali dengan 16. Okey, lepas tu baru campur. Dapat sini 188. Okey, so dapat berapa jawapan kat sini? 18.8 gram. Pandai, unit kena ada. Okey, so this is point number 3. Okey, kalau kita total daripada atas, so sini dapat 1, sini dapat 2. So kalau ini adalah markah SPM, sini adalah markah yang ketiga, sini adalah markah yang keempat, sini adalah markah yang ke-5. 5 marks lah awak dapat kat sini. Okey. Tapi semua ni berpunca daripada formula kimia yang betul. Ramai murid dia akan salah kat sini ni. Sini automatik ni salah ni. Dia dah tak ingat cas. Sini salah. So sini salah je. Persamaan salah. Habis semua akan jadi salah. So pentingnya formula kimia. Okay. Question number 2. Ada apa nak tanya ke? Question number 2. Ada tak? Ada apa nak tanya soalan nombor 1? Soalan nombor 2. Ada? Ada? Ada. Ada, okey. Boleh ikut lah setakat ni? Boleh. Anak-anak boleh ikut dah setakat ni? Okey, so kita tengok ikut kena ada limit orang ke? Tak ada. Alright. So kita pergi pada soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang ketiga kita. Sama juga. Okey, ini adalah soalan SPM. Ini adalah soalan kimia. Kita akan bagi persamaan. Okey. Macam ni baru betul je. Yang bagi persamaan tadi tu, okey, kalau soalan struktur kadang-kadang persamaan kimia diberi. Maksudnya dia tengok markah. Tapi berdasarkan persamaan kimia diberi, awak pun buat pengiraan. Okey, alhamdulillah lah kira markah 3 tu kira bonus lah sebab persamaan diberi. Kalau macam soalan esei memang kena tulis persamaan sendiri. Okey.
Kita tengok soalan balik. Soalan tanya, okey, hitung, sorry. Okey, 1.3 gram zinc bertindak balas. Okey, zinc dulu. Okey, formula zinc. Formula zinc. Zn. Ini baru sebut. Okay. Tulis kena betul lah. Yang pertama huruf besar, yang kedua huruf kecil. Okey, bertindak balas, campur. Dengan asid sulfurik. Okey, formula asid sulfurik. H2SO4. H2SO4. Okey, ini kena ingat. H plus 1, SO4, 2 minus, hilang. Okey, lepas tu berlebihan. Hasil tindak balas menghasilkan ialah zinc sulfat. Okey, formula zinc sulfat. Siapa tahu formula zinc sulfat? ZnSO4. ZnSO4. Sebab apa? Sebab Zn pun dia 2 plus. Okey. Zn dia 2 plus. Okey, bila 2 tu kita boleh potong. Dia jadi ZnSO4. Okey, dan hidrogen. Okey, betul tak yang Umi tulis ni hidrogen ni? Betul tak? Salah. Salah. Kenapa tengok? Dia mesti H2. sebab dia adalah gas hidrogen. Yang terbebas dalam atmosfera kita ni, dia wujud dalam keadaan gas. Okey, H2. So ni semua kena betul dulu. So, ni adalah langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua seimbang. Kat mana kita nak kena seimbang? Zn ada 1, Zn ada 1. H ada 2, H ada 2. SO4 ada 1, SO4 ni ada seketul. Seimbang tak lagi? Seimbang dah. Kita dah dapat satu persamaan yang automatically seimbang. So kita dapat bonus mark lah kat sini. Dapat dah 2 markah. Okay, so pengiraan. Cari kakak, cari carbon fiber. So tengok mana kakak. 1.3 gram zinc. So ini adalah Cairo fiber. Tak apa dia kakak. Bertindak balas dengan asid sulfurik cair berlebihan. Hasil tindak balas ialah ni. Okay, hitung isi padu hidrogen. So yang ni yang kakak dia. Okay, dia nak cari berapakah isi padu. Okay, isi padu pula dia suruh kita guna dalam kes ni, dia suruh kita guna 22.4. So yang ni tak payah hafal, memang dia beri dalam soalan. Sama juga dengan JMR, okay, dia beri dalam soalan. Okay, macam biasa. Okay, dia tengok sini, ini maklumat yang diberi, GSIM. Okay, kena cari bilangan mol, masuk dalam dulu. Dah ada bilangan mol ni, buat perkaitan, keluar pula nak cari isi padu. Okay, ini highway kita. Okay, so kita ada 1 markah kat sini, 2 markah kat sini, 3 markah kat sini. Okay, jom kita tengok markah yang pertama. Okay, ni kakak, ni Cairo fiber. Cari Cairo fiber dulu. Nak cari apa Mi? Carilah bilangan mol. Tulis balik, bilangan mol Zn sama juga 1.3 bahagi. Nak tengok, nak masuk dalam kena bahagi. Bahagi dengan JAR. So JAR kat sini. 65. Okay, dapat berapa sini? 0.02. 0.02 mol. 2 mol. Okay, so Mi bagi balik, ni markah pertama, ini markah yang kedua, ini markah yang ketiga. Okay, dah ada dekat sini, mesti buat perkaitan antara bila nak cerita tadi dah sampai Cairo fiber, nak pergi pula ke kakak. So perkaitan dia, yang ni tak payah cara, yang ni tak payah cara. Okay, kaitkan antara yang diberi dengan dia suruh cari. Okay, so sekarang ni kita punya ni 1 mol zinc akan menghasilkan 1 mol H2. Jadi kalau kat sini 0.02 mol zinc, kat sini akan dapat juga 0.02 mol juga. Okay, yang ni perkadaran biasalah, matematik simple matematik je. Yang awak, sebab tu orang sains dia kena pandai sains dan matematik. Okay, cikgu tak ajar ni part matematik. Sama macam graf, semua tu kena pandai pada matematik. Okay, so kita dah sampai sini. Dah sampai sini nak naik atas. Apa kita buat? Kena keluar ke medan. Tapi kena tulis lah. Kena tulis. Okay, this is point number 4. Okay, point terakhir kena tulis. Aku nak cari apa sekarang ni? Cari isi padu hidrogen. Tulis macam ni buat tak apa dah. V besar adalah simbol isi padu hidrogen. Tak payah eja. Nak eja pun tak apa, tak salah. Okay, kita pun ambil sini. 0.02 times dengan, okay ni.
Ni kan disuruh pilih. Tapi soalan dah stated 22.4. Awak jangan guna 22, 24 pula. Salah. Sebab kita kena ikut isi padu molar yang diberi dalam soalan. So kita pun sini 22.4. Okey, siapa dah kira dapat berapa? 0.448 desimeter padu. 448. Betul ke? Okey, desimeter padu. Sebab sini unit dekat sekarang ni desimeter padu. Okey, tapi kita boleh tak tukar jadi sentimeter padu? Boleh. Boleh, okey. Sebab dia punya jawapan akhir, okey, correct answer with correct unit. Unit yang betul dengan jawapan yang betul. Jadi kalau unit yang betul, jawapan yang betul tak ada masalah walaupun nak guna unit lain. Jadi kalau siapa yang nak tukar sini, darab saja dengan 1000. Okey, 1, 2, 3. Jadi dia akan jadi 428 cm padu. So ni clue dia. 1 desimeter padu is equal 1000 cm padu. So ni clue dia lah, kena ingat. Untuk kita tukar. Mi kata tukar tak apa, tak apa. Tapi kita kena tahu tukar. Sebab apa? Sebab alat radar dalam makmal kita tak ada unit desimeter padu. Burette, silinder penyukat, dika, pipet semua dalam unit sentimeter padu. Jadi kita kena tahu hasil daripada makmal kita untuk kita tukar balik. Jadi pemalar dia guna unit desimeter padu. Alat radar dalam makmal guna sentimeter padu. Sebab tu kita kena pandai tukar desimeter padu kepada sentimeter padu. Tapi yang ni, jawapan yang ni pun betul, jawapan yang ni pun betul. Make sure unit yang betul dengan jawapan yang betul. Okey, habis soalan nombor 3. Ada apa nak tanya Mi soalan nombor 3? Okay. Ada apa nak tanya? Boleh soalan nombor 3? Boleh. Okey, so kita kelas habis pukul 2. So kita ada setengah jam lagi. Okey, dan soalan kita ada lagi, tadi soalan nombor 3, kita ada soalan nombor 4, soalan nombor 5, 6. Okey, sikit lagi boleh habis hari ni. Okey, tengok soalan nombor 4. Umi harap, Umi terang ni, nanti kita tengok balik modul kita. So anak-anak boleh buat latihan dalam buku teks. Okey, soalan pengiraan macam ni je. Okey, Umi ulang lagi. Macam biasa baca pula. Okey. Okey, siapa nak tolong Umi ni? 0.4 gram natrium. Okey, natrium formula. Na. Pandai. Na. Huruf pertama mesti huruf besar, huruf kedua mesti huruf kecil. Wajib. Okey. Terbakar lengkap dalam. Okey, terbakar maksudnya dia bertindak balas lah. Okey, gas klorin. Okey, siapa boleh bagi formula? Cl2. Mesti Cl2 mesti Cl2. Cl saja salah Bila gas klorin dia molekul, dia wujud dalam atmosfera kita ni. H2, Cl2 ni. Yang sepatutnya O2, H2, Cl2. Okey. Okey, dalam keadaan bilik menghasilkan natrium klorida, menghasilkan natrium klorida. Okey, formula. NaCl. Okey, NaCl. Okey, ingat C huruf besar, L huruf kecil Yang pertama, yang kedua. Kalau C saja, karbon. Okey. CO, kobalt. Cu, kuprum. Okey, Cl, klorin. Sebab tu kita kena betul-betul tulis. Okey, betul dah. Dapat satu markah. Okey, seimbang. Siapa boleh seimbang? 2Na. Okey, kita boleh buat. Tak dengar? Tambah 2 kat depan N. Oh, tambah 2 kat depan Na lagi. Dah cukup, seimbang dah. Dekat hasil tambah kak. Okey, dekat hasil tambah juga. Okey. So kalau kami baca, dia akan jadi 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida. Okey, ini markah yang kedua. Ini garam yang kita makan kat rumah kita tu, natrium klorida. Okey, mana fiber? Mana kakak? Baca. 0.4 gram natrium. So yang ni ialah fiber diberi kat kita. Okey, terbakar lengkap dalam klorin, dalam gas klorin pada keadaan bilik menghasilkan natrium klorida. Hitung isi padu gas
klorin. Okay, so yang ni dia nak sini. So perkaitan dia macam hari tu ini diberi, yang ni ditanya. Boleh juga yang ni ditanya, yang ni diberi. Okay, boleh antara dua ni, dia tak kait dengan belakang. Okay, sebab tu kita kena pandai cari. Okay, maksudnya yang ni dia tak payah cara ni. Dia kait antara dua ni je. Okay, ini carrier fiber, ini kakak. So buat apa ni? Cari carrier fiber dulu. Okay, dia bagi apa? Dia bagi jisim. Nak cari bilangan mol kena buat apa? Masuk dalam. Masuk dalam kena buat apa? Bahagi. Tulis sekali lagi. Bilangan mol Na. Jangan tulis 2 Na. Okay, Na saja. Kita nak cari bilangan mol natrium. Sama juga dengan 0.46 bagi dengan 23. 23. Sebab kita bagi dengan jisim atom relatif. Itu jisim molar natrium. Okay, dapat berapa sini? 0.02 mol. Okay, 0.02 mol. Okay, ini markah ketiga. Okay, dah sampai carrier fiber kat sini. Kita nak cari isi padu ni. Isi padu gas klorin. Tapi mesti ada perkaitan dulu. Perkaitan dapat daripada persamaan kimia. Jadi sini 2 mol natrium bertindak balas. Umi tadi, yang ni kena betul ya. Ini bertindak balas. Tadi kita ambil ni menghasilkan. Yang ni dia bukan menghasilkan, dia bertindak balas. So kena tulis bertindak balas lah. Jangan tulis yang ni pula. Salah. Okay. Okay. Berapa mol? 1 mol klorin. Jadi kalau kat sini 0.02 mol natrium akan bertindak balas dengan berapa sini? 0.01. 0.01 mol. Okey. Part ni, ini adalah cara betul, skema pemakanan yang betul. Tapi dalam SPM setakat ni kalau anak-anak confuse dalam ni tak tahu nak tulis campur ke, nak panah ke. Okey, setakat ni kita terima sekiranya anak-anak guna nisbah. Maksudnya kita tulis apa? Okey, 2 mol Na nisbah 1 mol Cl2. Jadi kalau 0.02 mol Na nisbah 0.01 mol klorin. Okey ni kita terima nisbah. Tapi yang ni dia cuma accept. Accept ni sentiasa berubah. Ada tahun dia terima, ada tahun dia tak terima. Tapi setakat ni dia terima. Tapi cara yang betul inilah, guna cara ni. Guna cara yang kita baca kat atas. Kalau kaitkan antara natrium dengan klorin, bertindak balas. Kalau nak kaitkan natrium dengan natrium klorida, menghasilkan ya. Tu. Okey, so sini markah yang keempat. So markah yang kelima, kita tadi. Cari apa? Cari isi padu. Okey, berada di sini nak cari isi padu. Keluar kena darab. Okey, tengok dalam soalan nak guna apa? Guna 24. So, isi padu klorin sama juga 0.01 mol darab dengan 24 mol per desimeter padu. Okey. Kita terbalik Umi tulis lah. Desimeter padu per mol. Okey, tu tengok ni. Ada dah kat atas ni. Okey, desimeter padu per mol. Jadi potong ni. Dia potong mol dengan mol ni akan dapat desimeter padu. Okey, berapa jawapan kat sini? 0.24 desimeter padu. Okey, 0.24 desimeter padu. Okey, so ni adalah poin yang kelima dan kita boleh juga tukar atau nak tulis jawapan dia dalam sentimeter padu. Berapa? 1, 240. Jadi 240 sentimeter padu. So this is point number 5. Sama je lah. Okey. So yang ni, yang lain tu semua dah biasa dah. Cuma yang ni, perkaitan dia antara bahan dengan bahan. So kita guna bertindak balas lah. Okey, kita tak guna anak panah, kita guna bertindak balas. Okey, selesai soalan nombor 4. Ada apa nak tanya soalan nombor 4? Ada apa nak tanya soalan nombor 4? Tak ada. Okey. So kita terus pergi pada soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Okey, sorry, soalan nombor 6. Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5, kalau kita baca soalan nombor 5 ni. Okey,
Okey, persamaan. Okey, kenapa diberi persamaan? Okey, persamaan menunjukkan pembakaran gas propana. Okey, gas propana. Okey, sebenarnya ni untuk form 4 dia bagi persamaan sebab untuk tajuk ni kita akan belajar tajuk ni detail dalam tingkatan 5 bab 2. Tingkatan 5 bab 2. Okey. So dalam masa form 4 ni dibagi lagi lah, latihan form 4 dia bagi persamaan. Tapi bila kita belajar masa form 5, benda ni dia tak bagi dah. Sebab masa kita belajar kat sini dia special sikit. Okay, persamaan kimia ni special sikit. Yang tu Umi akan ajar masa tingkatan 5. Tapi untuk tingkatan 4, persamaan pembakaran alkana ni dia akan bagi. So yang ni kita baca je lah. So propana ni C3H8 ni adalah propana. Kalau Umi baca persamaan kimia ni, 1 mol propana terbakar, terbakar. Bertindak balas dengan 5 mol oksigen akan menghasilkan 3 mol gas karbon dioksida dan 4 mol air. Sebab dekat sini dia ada special. Kalau kita guna benda lain, ada persamaan ni dia akan guna pecahan. Jadi untuk form 4, kalau pembakaran sebatian karbon ni dia akan bagi. Benda ni diberi. Tapi bila naik form 5, kita akan belajar cara tulis persamaan kimia ni. Okey, tak apa. So selesai dah sini. Kita sudah ada satu persamaan kimia yang seimbang. 5 mol oksigen menghasilkan 3 mol gas karbon dioksida dan 4 mol air. Okey, mana kakak, mana chiral fiber? Okey, 720 cm padu, tengok unit diberi cm padu, gas propana pada suhu bilik terbakar. So yang ni maklumat yang diberi. Ini adalah chiral fiber yang diberi. Okey, terbakar pada keadaan bilik terbakar dalam oksigen berlebihan. Okey, hitung jisim karbon dioksida. So yang ni dia nak jisim, dia bukan nak isi padu, dia nak jisim. Okey, yang ni tak ada kaitan, yang ni tak payah cara. So dia nak kait antara dua ni. Okey, nak cari apa? Mesti cari dulu chiral fiber. Nak cari apa Mi? Mesti cari bilangan mol. Yang diberi apa? Isi padu. Nak cari bilangan mol, mesti masuk. Masuk kena buat apa? Kena bahagi. Okey, bila nak bahagi, tengok sini. Ni unit desimeter padu. Ini unit sentimeter padu. Siapa kena buat dulu? Tukar unit. Kena tukar unit. Jadi 720 kena bahagi dengan 1000. Okey, dapat berapa? 0.72. So kita akan dapat 0.72 desimeter padu. So kalau guna terus 720, salah. Okey, salah. Okey, so kita nak cari apa? Kita mesti cari bilangan mol dulu. Okey, bilangan mol. Okey, bilangan mol propana C3H8 sama juga 0.72 bahagi dengan 24. Okey, dapat berapa? 0.03 mol. 0.03 mol. Okey, kaitkan pula. Okey, dah sampai sini nak kaitkan antara chiral fiber dengan kakak ni. So kaitkan antara dua ni. Okey, 1 mol C3H8. Okey, ini dia kaitkan dengan hasil. Boleh dah tulis hasil. Menghasilkan 3 mol CO2. Jadi kalau kat sini 0.03 mol, berapa mol CO2? 0.09 mol. 0.9 mol. Okey. So, sini tadi ulang balik. Kalau macam sini, persamaan kimia diberi, kita dapat 3 markah je lah. So, ni markah yang pertama, ini markah yang kedua. Okey. So, bila dah ada bilangan mol, dia nak cari jisim. Dah ada bilangan mol, nak cari jisim kena keluar darab dengan jisim molar. Jadi sekarang ni jisim CO2 is equal to 0.09 times. Okey, tengok sini. Ingat, sini ialah jisim molar. Jisim molar tak payah cara 3 ni. Cara 3 ni sebab kita kena ingat. Jisim molar ialah jisim untuk 1 mol. Isi padu molar ialah isi padu untuk 1 mol. Walaupun kat depan ni 3 mol. Tapi kat sini kita mesti cari GMR karbon dioksida. Okey, berapa dapat GMR karbon dioksida? 44. 44. So sebab apa? Sebab kita dapat karbon 12 campur dengan oksigen 16 kali 2.
Okey, tak perlu darab dengan 3 sebab kita tengok sini 3. Sebab dia untuk 1 mol. Salah kalau darab dengan 3. So terus darab sini 44. Okey, dapat berapa? 3.96 grams. Okey. Gas karbon dioksida ni, gram betul tak? Betul sebab dia nak tanya jisim. Kan nak tanya jisim, unit dia gram lah. Kalau tanya isi padu, unit dia desimeter padu. Okey, jangan terkejut. Jangan terkejut macam pelik je, tak ada. Okey, baca betul-betul faham kendak soalan, tak ada masalah. Okey, so selesai soalan nombor 5. Ni ya, soalan nombor 5 selesai. So kita tengok soalan nombor biar beza. Okey, soalan nombor 6 adalah soalan terakhir kita. Okey, ini adalah soalan aplikasi ya. Kita panggil soalan aplikasi. Okey, kalau dalam soalan sains, soalan SPM, okey dia ada aras dia. Okey. Tadi paling tinggi, ada lagi yang paling tinggi. Yang ni soalan aplikasi. Paling tinggi mencipta. Okey. Soalan nombor 6. Okey, kalau awak tak tengok, ini adalah soalan TOV Form 5 baru ni. Soalan TOV Form 5 baru ni, sebiji macam ni. Okey, raja di bawah menunjukkan sebuah kereta dilengkapi dengan beg udara yang akan mengembang apabila berlaku kemalangan. Ni kan kita tahu kan airbag ada dalam kereta tu. Bila accident dia akan kembang untuk selamatkan penumpang. Okey, beg udara mengandungi pepejal natrium azida. Okey, kalau dia di luar daripada silibus kita, formula tu biasanya diberi. Okey, diberi. Okey, yang akan terurai. So terurai ni maksud sekarang ni, bila terurai natrium natrium azida ni dia terurai, maksudnya dia tidak bertindak balas lah. Sebab tu kita kena tahu. Dia bertindak balas tapi dia tak bertindak balas dengan benda lain. Tindak balas dia adalah tindak balas penguraian. Okey. Terurai dengan cepat membentuk natrium dan gas hidrogen. Okey, siapa tahu formula natrium? Na dulu. Na dulu. Okey, gas nitrogen? N2. N2. Nitrogen N2. Kalau ni apa nama ni? Nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida. Sama macam ni, karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Ni nitrogen, okey. Alright, jom seimbang. Siapa boleh seimbang? 2Na 2Na, sini 2. tambah 3N2. 3N2. Sini? 2. 2. Okey, cuba tengok. Na ada 2, Na ada 2 betul. N ada 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Okey, betul. Markah pertama, markah kedua. Okey, soalan apa? Bina persamaan kimia. Okey, kita dah bina dah. So, kita dapat 2 markah. Okey, seterusnya. Okey, dah dapat markah kat situ. Okey, dalam satu kemalangan, beg udara yang mengandungi, okey, kami tulis balik. 2Na natrium azida akan terurai menghasilkan 2Na plus 3N2. Okey, dalam satu kemalangan beg udara yang mengandungi 72 desimeter padu gas nitrogen. So sini maklumat diberi 72 desimeter padu pada suhu dan tekanan bilik. Okey, berapakah jisim natrium azida yang diperlukan? So yang ni dia tanya berapakah jisim? Okey, untuk menghasilkan 72 desimeter padu gas nitrogen. So ini ialah carbon fiber, ini ialah kakak. Nak cari apa? Cari carbon fiber dulu. Diberi apa? Diberi isi padu. Mesti cari apa ni? Mesti cari bilangan mol. Masuk dalam kena bahagi. Alright, so bilangan mol N2 is equal to 70. Okey, dia desimeter padu dah. Tak ada hal dah lah. Okey, 72 desimeter padu bagi dengan 20. Disuruh guna berapa? 22.4. 22.4. Ya tak? Suhu dan tekanan bilik 22.4 ke? 24. 24. Okey. Tapi tak apalah, yang ni suhu dan tekanan bilik ni. Clue dia. Yang ni 24 desimeter padu per mol. Okey, dapat berapa sini? 3 mol. Okey, 3 mol. Okey, ni 3 mol. Okey, sekarang ni kaitkan. Tak payah cara yang ni, kaitkan.
Kaitkan. Okey, kalau saya guna 2 mol natrium azida, saya akan dapat 3 mol. Saya akan dapat 3 mol nitrogen. Okey. Jadi sekarang ni kalau saya, betul tak? Kalau sini 3 mol, sini berapa? 2. Benda simple okey. Okey, so sini dapatlah kat sini kita akan dapat 2 mol. Okey, sekarang ni soalan suruh cari jisim. Okey, ada bilangan mol, nak cari jisim. Buat apa? Keluar kena darab. Darab dengan berapa? Jisim molar. Okey, jom. Siapa boleh cari jisim molar dia? 2 darab dengan, okey, natrium. Natrium berapa natrium? Cari kat jadual berkala. Natrium berapa? JMR natrium. 23. 23. Okey. Nitrogen 14. 14. 14 kali dengan 3. Tiga. Dapat berapa? 65. Berapa? Berapa dapat? 65. 65. Okey, cuba darab. 130 gram. Berapa? 130 gram. Okey, so kita memerlukan 130 gram natrium azida untuk menghasilkan 72 desimeter padu gas nitrogen yang akan menyebabkan airbag itu mengembang. Okey, selesai kat situ. Okay, habis soalan tu dan soalan tanya. Okey, habis lah. Ni soalan penggiraan biasa tapi dikaitkan dengan kehidupan seharian kita. Dan soalan terakhir pula. Okey, natrium azida bertindak balas dengan asid hidroklorik. So tulis. Natrium azida bertindak balas. Okey, ni bertindak balas dengan asid hidroklorik HCl. Okey, untuk menghasilkan. Okey, natrium klorida formula. Natrium klorida formula NCl. Na. Cl. Okey, dan sebatian A, tak tahu apa dia sebatian A. Okey, sebatian A mengandungi 2.33% hidrogen dan 97.7% nitrogen berdasarkan jisim. Okey, apakah formula empirik sebatian A? Okey, agak awak apa sebatian A ni? Na dah guna, Cl dah guna. Jadi apa nama sebatian A tu? Hydrogen. H. Dia mesti ada H dengan N lah, betul tak? Betul tak? Tapi Betul. kita nak tahu formula ni, nak tulis macam mana. So kita kena cari formula empirik. Okey, nak cari formula empirik. Okey, tengok baik-baik cara dia. Okey, yang pertama kita kena tulis sini, kita buat kotak. Tulis dulu unsur. Sebatian A ni unsur dia ada 2 iaitu hidrogen ni, hidrogen dan nitrogen. Okey, buat kotak. Okey, yang kedua cari jisim. Okey, jisim kat sini sebab dia kata kat sini peratus ni berdasarkan jisim dah. Okey, anak-anak senang saja tukar je peratus ni jadi gram. So yang ni dia akan jadi 2.33 gram. Yang ni dia akan jadi 97.7 gram. Okey, itu langkah yang kedua. Langkah ketiga cari bilangan mol. Cari bilangan mol. Apa yang kita buat? Okey, 4 ambil 2 sempat ni buat amali magnesium oksida, tak silap Umi. 4 ambil 1 tak sempat buat. Okey, nak cari formula empirik ni. Okey, 2.33 okey bilangan mol. Okey, unit dia mol. Kita pun bagi dengan JAR dia 1 hidrogen. Yang ni 97.7 bagi dengan JR dia 14. Okey, sini akan dapat 2.33. Sini akan dapat berapa? 6.98. 6.98. So 6.98. Okey, ini bilangan mol dia. Okey, lepas tu kita cari nisbah teringkas. Okey, step terakhir. Nisbah teringkas.
Okey, nisbah teringkas ni ialah kita tengok yang paling kecil. Antara 2.33 dengan 6.98 yang kecil ialah 2.33, betul tak? So kita bagi dengan yang paling kecil. 2.33 bagi 2.33 is equal to 1. Okey, yang ni pula 6.98 bagi dengan 2.33. Dapat berapa sini? 3. 3. Okey, buat turun H. Okey, formula empirik tulis. Formula empirik dia sama juga. H buat turun, ambil 1. H 1, ambil N, dapat 3. So 3 sini. Okey, 1 ni kita tak tulis. So formula dia sebenarnya kita dapat H N 3. So ingat jawapan dia. Okey, untuk formula empirik anak-anak akan dapat 3 markah. Markah dia kat sini. Markah pertama, markah kedua, markah ketiga. Okey, ini adalah step untuk mengira formula empirik. Yang ni kalau dalam soalan periksaan kena buat jadual lah. Lengkap kalau ni. Kena buat jadual lah. Table lah. Macam ni. Okey, ingat. Pertama, cari unsur yang terlibat. Yang kedua, cari jisim. Kalau dia beri jisim, ambil je terus. Kalau dia bagi peratus, tukar saja unit. Okey, yang ketiga cari bilangan mol, yang keempat cari nisbah, teringkas dan keluarkan formula empirik dia. Jadi sebenarnya kat sini, hasil kat sini ialah H N 3. Okey, cuba seimbangkan. Seimbang tak lagi? H ada 1 betul. Okey, N ada 3 betul. NA ada 1, Cl ada 1. Okey, automatically seimbanglah. Okey, ini adalah tindak balas antara natrium azida bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan natrium klorida. Okey, dan sebatian A kita tadi. Okey, so selesai dah soalan ni dan akhir sekali dia suruh kita tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, soalan akhir. Inilah jawapan dia untuk persamaan kimia yang seimbang. Okey, so selesai untuk hari ni. Ada apa nak tanya ke? Okey, untuk hari ni. Okey, untuk hari ni so kita dah habis tajuk persamaan kimia kita. Kalau tengok buku modul kita, Umi dah buat sampai latihan ke surat 48. Okey, jadi ada beberapa perkara. Okey, sebelum tu kedatangan. Sekarang ni kita ada 50 orang. Tolak Cikgu Firdaus, ada hal tadi masuk tak? Tadi Ada. Ada. Cikgu Firdaus ada. Oh, sekolah. Patutlah cari Muhammad Firdaus tadi. Okey. Cikgu Firdaus ada, Umi ada, Cikgu Nurin ada. Jadi 47 orang. 47 orang kita sepatutnya 53 orang. Jadi 53 orang tolak 47. Maknanya ada lagi 6 orang tak ada. Okey, 6 orang tak ada dalam kelas hari ni. Boleh detect ke sahabat-sahabat kita tak ada ni? Umi jam lalu ni nak kenal ni. Tak apa nak kenal lagi ni. Okey, 4 lebih 1. Siapa yang tak ada? Ada tak sahabat-sahabat kita boleh tahu siapa yang tak ada? 4 lebih 1. Minggu lepas ada 3 orang yang tak masuk. 4 orang yang tak masuk. Tapi ada seorang feedback. Okey, tanya Umi. Yang 3 orang lagi tu senyap je. 4 lebih 2 tahu siapa tak masuk 4 lebih 2? Tak tahu. Okey, kalau tak tahu kena ambil kedatangan ni. Okey.